Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah masyaallah la yasukul khairullah. Bismillah masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Bismillah masyaallah ma kana bikum min ni'matin faminallah. Bismillah masyaallah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima aghliq والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة وحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير وابتغاء مرضات الله وقربه سبحانه وتعالى أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insya-Allah taala perkumpulan kita pada malam ini kita dikurniakan rahmat dan juga taufik daripada Allah Subhanahu wa taala dan kita dijadikan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala di kalangan hamba Allah taala yang saleh yang menunaikan segala hak Allah Subhanahu wa taala dan juga rasulnya dan seluruh hamba-hambanya dan seluruh daripada tanggungjawab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita insya-Allah taala. Amin. Jadi pada hari ini kita akan sambung semula di dalam hadis yang ke-30. Masih lagi di dalam hadis yang sama, iaitu tentang al-wuquf 'inda hududil syar'i, iaitu berdiri di atas hudud, di atas batasan-batasan syarak. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abi Tha'labah Al-Khashni, Jurthum bin Nashir radhiyallahu taala anhu, bahwasanya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala farada fara'idha fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha." Jadi kita berhenti sampai situ. Jadi kita sebutkan bahawasanya dalam hadis ni Nabi SAW bersabda bahawasanya Allah Ta'ala telah memfardukan segala daripada perkara-perkara yang difardukan, iaitu perkara yang diwajibkan kepada kita semua untuk kita melakukan daripada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kata Nabi SAW, jangan kita pernah mensisiakannya, iaitu kita berlengah-lengah ataupun kita menangguh-nangguh ataupun kita tidak menghormati daripada ibadah-ibadah yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita tidak memelihara daripada adab-adab dan juga sunnah-sunnah yang diterapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah taala mudah-mudahan kita faham daripada apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, maka kita beramal apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW sebut wa hadda hududan fala ta'taduha, dan Allah Ta'ala, kata Nabi SAW dalam sabdanya, telah menghadkan akan batasan hudud. Fala ta'taduha, maka jangan kamu berlebih-lebihan, artinya kamu meninggalkannya. Jangan pernah sekali kamu meninggalkannya. Maksudnya jangan kamu melebih-lebih, boleh juga, dan juga jangan kamu meninggalkannya. Maksudnya kalau jangan melebih-lebih sesuatu yang telah dihadkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita jangan tokok tambah. Di antara yang kita dah sebutkan sebelum ini tentang berkenaan daripada hukum hudud Allah Subhanahu wa taala. Bahawasanya hukum hudud itu telah pun diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dah sebut sebelum ini tentang hukum hudud bagi seorang penzina, bagi orang yang belum bernikah, maka 100 kali sebatan. Itu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wazaniyatu wazani fajridu likulli wahidin minhuma mi'atal jaldah. Maka orang perempuan dan juga orang lelaki yang berzina, maka pukullah kedua-dua mereka itu dengan 100 pukulan. Maka jangan lebih. Maksudnya jangan kita tokok tambah. Bagi orang yang bujang 100 pukulan. Bagi orang yang dah bernikah, maka orang tersebut dihukum rejam sampai mati. Dan itu juga Nabi SAW sebut, katakan fala ta'taduha, jangan berlebih-lebih. Maksudnya kita ikut apa yang diajar oleh Nabi SAW. Bagi orang yang berzina dalam keadaan dia bernikah, maka direjam sampai mati. Itu saja hukumannya. Bukan
kita buat pelbagai hukuman yang kita andai-andaikan. Sebab itu kata Nabi SAW, fala ta'taduha, jangan kamu berlebihan. Maksudnya, jangan kamu melampaui dengan sesuatu yang telah dihad oleh Allah. Semisalnya macam mana? Semisalnya daripada mengerat kemaluan-kemaluan. Ada setengah orang kadang-kadang dia kerat maluan. Disebabkan apa? Disebabkan orang tersebut dia berzina. Ada berlaku. Nampak tak? Ada setengah tempat membakar hidup-hidup. Ada juga. Nampak tak? Itu haram hukumnya, tak boleh. Nampak tak? Nak menyeksa seseorang itu dengan sesuatu seksaan Allah, itu Allah Ta'ala haramkan. Nabi SAW sebut bahawasanya la tu'adzibu bi'adzabil billahi ta'ala. Janganlah kamu mengazab, artinya kamu menyeksa, kamu menghukum seseorang itu dengan azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu dengan membakar. Jadi di mana berlaku ni? Ada di sana tu. Di negara-negara yang lain lah, di Malaysia tak ada. Nampak tak? Contohnya pernah berlaku di Somalia, pernah berlaku di Syria, pernah berlaku di Iraq, pernah berlaku di Iran. Ada. Ini ekstrim di dalam agama. Tak boleh. Sesuatu yang Allah Ta'ala dah hududkan, Allah Ta'ala dah batas, maka jangan kita melampaui batas. Tak boleh. Kita kena ikut dengan sesuai hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian disebutkan juga di antara hudud, maksudnya fala ta'taduha, jangan kamu meninggalkannya, jangan pula kita tak kenakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita bermohon pada Allah agar satu hari nanti di negara kita Malaysia ini, insya-Allah Ta'ala, tuan-tuan dan puan-puan, kerajaan Malaysia, Allah Ta'ala bagi hidayah kepada pemimpin-pemimpin ni agar menggunakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dah sebutkan begitu hikmah yang begitu dahsyat sekali tentang hukum-hukum Allah Ta'ala ni, tak sama sekalipun dengan hukum-hukum manusia. Kita dah sebut pelbagai kelebihan daripada hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hukum Allah Ta'ala di antaranya dia terkandung daripada daripada perkara hudud. Daripada perkara-perkara hudud, iaitu yang orang melakukan daripada jenayah di kalangan orang Muslim. Di antaranya kita dah sebutkan tentang mencuri. Maka ada hadnya juga. Tak boleh kita pandai-pandai. Nampak tak? Ada setengah orang dia baru mencuri, pukul sampai mati. Itu dah jadi kisos. Nampak tu? Berdosa besar tu. Sedangkan kalau dia mencuri pun ada had dia. Tak boleh kita nak terus potong tangan juga. Kita dah sebut sebelum ini. Tentang rubuk dinar, iaitu 1/4 daripada emas, daripada dinar. Lebih kurang kita kira 1 kilo emas, yang harga pada zaman sekarang ni. Nampak tak? 1 kilo emas bersamaan dengan lebih kurang 13-14 ribu ringgit. Maknanya kalau dia mencuri dengan kadar itu baru dikenakan hudud. Bukan curi RM50, maka terus potong tangan, hukum Allah Ta'ala. Nampak tak indahnya hukum Allah Ta'ala, tuan-tuan dan puan-puan? Bukan curi telur terus potong tangan, tidak. Jadi sebab itu hukum Allah Ta'ala ni bila kita belajar, baru kita tengok indahnya hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya juga ada hukum hudud bagi orang-orang yang minum arak. Jadi kita kena belajar juga, tuan-tuan dan puan, agar kita ni dapat menggunakan akan hukum itu nanti. Nampak tak? Di antaranya disebutkan akan hudud peminum arak itu. Itu sebatannya sebanyak 40 kali sebatan. 40 kali sebatan sekiranya kalau seorang peminum arak itu adalah orang yang merdeka. 40 kali sebatan. Adapun bagi orang yang hamba maksudnya dimiliki oleh tuannya, maka orang tersebut dipukul sebanyak 20 kali sebatan, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sesuatu yang minumnya mabuk, maka setengah para ulama kata wajib ke atasnya hudud. Wajib ke atasnya hudud. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Maksudnya sesuatu yang memabukkan daripada benda yang arak. Benda-benda yang arak. Adapun sesuatu yang memabukkan seperti hashish, seperti ganja dan sebagainya, maka ianya tak termasuk daripada hukum hudud ataupun dadah. Tak termasuk daripada hukum hudud sebab tidak ada warid daripada hadis, nas Al-Quran dan juga hadis yang menyatakan orang makan dadah, minum isap dadah ataupun minum ketum ataupun isap ganja itu terkena daripada hukum hudud. Jadi kita tak boleh kategorikan orang yang minum isap dadah ataupun minum ketum
Mabuk hukumnya haram. Kerana dalam kaedah Imam Syafi'i berdasar kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma askara kathiruhu faqaliluhu haramun. Nampak tak? Sesuatu yang memabukkan yang banyak, apabila minumnya secara banyak memabukkan, faqaliluhu haram, maka sedikit pun haram. Jadi ini kaedah yang menyatakan apa-apa saja benda yang sedikit walaupun mabukkan, dengan sengaja kalau kita minum, maka ianya tuan-tuan dan puan-puan, dia adalah sesuatu yang haram. Apatah lagi perkara berkenaan dengan daripada minum arak ni, kerana minum arak ni merupakan daripada dosa-dosa besar. Merupakan dosa-dosa besar. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, ijtanibul khamra fa innahu miftahu min kulli syarrin. Kata Nabi SAW, hendaklah kamu hindari daripada minum arak. Sebab apa kata Nabi SAW? Ia merupakan daripada pintu-pintu pembuka daripada segala kejahatan. Nampak tak? Satu riwayat meriwayatkan, tuan-tuan dan puan-puan, ketika zaman Bani Israel terdahulu, ada seorang lelaki, dia ni dipaksa oleh seorang raja. Dia ni dipaksa oleh seorang raja untuk melakukan pelbagai jenayah. Yang pertama, membunuh. Yang kedua, berzina. Yang ketiga, minum arak. Nampak tak? 3 perkara ni, raja zalim tersebut kata, kalau kamu tak buat, aku akan pancung leher kamu. Kalau kamu tak buat, aku bunuh kamu. Maka lelaki tersebut tak ada choice, tak ada pilihan. Maka dia pun menyangkakan arak itu adalah dosa yang biasa saja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dia pun minum, dia pilih arak. Apabila dia pilih arak, tuan-tuan dan puan-puan, ternyata apabila minum, dia jadi mabuk. Bila dia mabuk, tuan-tuan dan puan-puan, dia membunuh. Bila dia membunuh, dia pun berzina. Ini nak menyatakan bahawasanya arak itu adalah daripada pintu segala kejahatan. Jadi kalau orang dah minum arak, dia boleh buat macam-macam. Sebab itu orang minum arak hari ni kita tengok tuan-tuan dan puan-puan, dia bawa kereta langgar orang sampai mati, tak kisah, tak bersalah pun. Dia siap salahkan orang lain. Tahu-tahu keluarkan OKU. Ataupun mereka yang minum arak pukul orang sampai mati pun ada. Disebabkan apa? Tidak sedar. Nampak tak? Tidak sedar dengan apa yang dilakukan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi akalnya hilang. Nampak tak? Ianya merupakan daripada satu dosa-dosa yang besar tuan-tuan dan puan-puan. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak dan juga perjudian itu, dan juga menilik dan juga permainan-permainan yang lara seperti alat gitar dan sebagainya itu, rijsun min amali syaitan, ia merupakan daripada kekejian, kekotoran daripada perbuatan syaitan. Kekotoran maksudnya najis, tuan-tuan dan puan-puan, daripada amalan syaitan. Jadi arak ni tuan-tuan dan puan-puan, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Jadi siapa-siapa yang menghalalkan arak, ada setengah orang, dia kata tak apalah, saya jual arak je. Nampak tak? Dia jual arak, tak ada masalah bagi saya. Kan? Kan ramai orang macam tu. Ramai orang kerja di Kasbuk baru-baru ni diviralkan. Ada satu hamba Allah Ta'ala Melayu, tuan-tuan dan perempuan, bawa lori Kasbuk. Allahu Akbar, sedihnya. Nampak tak? Nabi SAW sebut, Allah melaknat kepada orang-orang yang meminumnya, orang-orang yang menjualnya, orang-orang yang memikulnya. Kata Nabi SAW. Orang memikul maksudnya apa? Orang yang bekerja, orang yang mengangkat arak. Jadi Allah laknat tuan-tuan dan puan pekerjaan itu. Jadi nasihat saya, abang-abang yang di sana, tuan-tuan dan puan, walaupun mencari nafkah, maka carilah pekerjaan yang halal. Sebab 100% itu tak ada khilaf ulama' lagi, tuan-tuan dan puan. Memang jumhur ulama' kata bekerja dengan sesuatu yang haram, seumpama daripada arak ini, mengangkat arak, menjual arak, itu adalah haram, tuan-tuan dan puan. Sebab tu saya nasihat abang-abang yang berada di 7-Eleven, abang-abang yang berada di 99 Mart, itu tuan-tuan dan puan, kalau boleh elak jual arak. Jadi kalaulah ada dalam pekerja-pekerja tersebut ada non-Muslim seorang non-Muslim, bila ada orang jual arak, saya nasihatkan, kalau boleh panggil non-Muslim tersebut jualkan. Jangan kita jual. Sebab kalau kita jual, maka kita merupakan orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada kerja ustaz, macam mana nak buat macam mana? Tuan-tuan dan puan-puan, tak ada kerja ni maksudnya benda yang kalau dah darurat betul baru boleh.
Ada setengah orang kata dah tak ada kerja zaman sekarang ni, darurat. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau darurat, apakah dhabit darurat? Apakah makna darurat itu? Kata ulama, kalau dah tak ada pekerjaan lain, yang mana kalau dengan pekerjaan itu sahaja yang mampu menanggung kehidupan dia, nak bagi nafkah pada diri dia dan juga anak-anak dia, baru dipanggil darurat. Tapi hari ni banyak lagi kerja, tuan-tuan dan puan-puan, yang lainnya. Jadi sebab tu macam mana? Saya bagikan yang cara mudah, kalau ada orang-orang lain yang mana non-Muslim, minta tolong dia jual. Minta tolong dia jualkan. Jangan kita mengangkat duit tersebut dan memberikan kepadanya. Nampak tak? Saya pernah tegur satu hamba Allah Ta'ala di 99 Mat, tuan-tuan dan puan-puan. Saya beratur-beratur tengok di hadapan tu ada seorang lelaki, dia jual, dia beli arak. Tak apalah, saya pun ingatkan orang lain sebab ada seorang tu bangsa lain lah, tuan-tuan dan puan-puan, non-Muslim. Jadi dia pun bekerja di 99 Mat. Jadi saya pun tengok, saya ingatkan dia nak bagi pekerja tersebut tolong angkat saja. Sebab dia beli satu kotak. Rupanya yang asal jual beli tu Melayu, perempuan, pakai tudung, tuan-tuan dan puan. Jadi saya pun cakap, lepas turn saya nak bayar, saya pun cakap, dia cakap, adik, abang nak cakap sikit boleh? Dia kata, boleh, silakan. Lepas ni, kalau ada orang-orang nak beli arak, abang bagi saranan, kalau boleh suruh yang non-Muslim tolong jualkan. Suruh dia yang muamalat, suruh dia yang jual beli. Nampak tak? Dia tanya saya balik, abang siapa? Dia kata, kenapa tak boleh ke? Dia kata. Saya cakap, saya hanya sebut sebab orang Muslim tak boleh jual arak hatta kepada orang yang tidak beriman, orang non-Muslim sekali. Saya cakap, itu hukum Allah. Saya sebut macam tu. Dia kata, bagi saya tak ada masalah. Dia kata, bagi saya tak ada masalah. Saya cakap, cik belajar macam tu ke? Adik belajar macam tu ke? Dia kata, saya rasa tak ada masalah sebab saya bekerja. Saya fahamlah. Mana tak boleh cakap lagi lebih. Sebab kalau cakap lagi lebih, tuan-tuan dan perempuan, kita yang kena marah. Sebab muka dia dah berubah, tuan-tuan dan perempuan. Jadi kita tak perlu debat lah. Kalau orang macam tu, orang tu ada jawapan. Dia akan ada jawapan lagi. Maka kita pun tak tahu nak buat macam mana. Maka saya cakap, saya hanya nasihat sahaja. Nampak tak? Jadi subhanallah, ada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi ulama kata, siapa-siapa yang menghalalkan sesuatu yang jumhur secara ijma' ulama mengatakan ianya adalah haram, maka tuan-tuan dan puan-puan boleh jatuh kafir. Saya nak sebut hukum dia situ, boleh jatuh kafir. Jangan main-main. Sebab tu kalau orang yang mana mereka itu bekerja dengan sesuatu yang haram, dia menghalalkannya. Semisalnya hari ni kita tengok orang bekerja dengan perkara riba. Ni saya kena cakap tuan-tuan dan perempuan, orang-orang yang kerja di bank konvensional dan sebagainya, memang jumhur ulama kata haram. Nampak tak? Haram kalau dia itu adalah orang yang memang 100% menceburi dalam bidang riba tersebut, ada bunga tersebut, maka haram. Ini jumhur ulama. Pergilah cari ulama Syiah ke, ulama Wahabi ke, ulama Ahli Sunnah wal Jamaah, semuanya kata haram, tuan-tuan dan puan-puan. Nak kata kebanyakan ulama semua kata haram. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hati-hati. Jangan menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Ta'ala dah bagi batasan, tuan-tuan dan puan-puan, di antaranya haramnya arak itu, tuan-tuan dan puan. Tak boleh kita nak mengatakan arak itu adalah halal, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita baca sedikit, tuan-tuan dan puan-puan, tentang hukum hudud orang yang peminum arak ini, tuan-tuan dan puan-puan. Di antaranya kita dah sebutkan tadi akan sebatan-sebatannya. Jadi syarat-syarat yang menyebabkan seorang peminum arak itu akan terkenanya hudud. Syarat-syaratnya iaitu ada 6 perkara. Yang pertama, kaunuhu syaribu mukallafan. Mestilah seorang yang peminum itu adalah seorang yang mukallaf. Maksudnya mukallaf, orang yang sudah dibebani dengan syarak. Keluar daripada mukallaf, orang-orang yang budak kecil. Maksudnya bebani mukallaf, kita dah sebut dulu, orang-orang yang mukallaf ada 4 syarat dia. Kalau dia tepati daripada 4 ini semua, lengkap sekali semua, maka dia anggap sebagai mukallaf. Tak boleh kurang daripada satu. Yang pertama, mesti Islam. Yang kedua, akil, orang yang berakal. Yang ketiga, baligh, mesti dia akil baligh. Maksudnya dia mesti baligh, tuan-tuan dan puan-puan. Yang keempat, iaitu salamatul hawas. Orang yang terselamat panca inderanya, daripada telinganya itu bisu dan juga matanya buta.
Kalau kedua-duanya tak ada function, tuan-tuan dan puan-puan, maka tidak dianggap sebagai yang mukallaf. Itu pun setengah ulama kata, dobitnya mestilah buta dari kecil. Maksudnya lahir-lahir buta dan juga pekak, tidak dengar pekak itu ketika waktu kecil lagi, sebelum akil baligh. Adapun kalau tiba-tiba aksiden, matanya buta, kemudian telinganya itu tak dengar ada pekak, tetapi sudah akil baligh, dia tetap dikira sebagai kategori orang yang mukallaf, wajib solat, wajib puasa, wajib zakat semua. Nampak tak? Sebab dia dikategorikan sebagai orang yang mukallaf. 4 syaratnya. Jadi orang yang nak kena hudud ni, nampak tak? Orang yang kaunuhu syari'un mukallaf, orang yang dalam keadaan dia itu mukallaf. Keluar daripada mukallaf, budak kecil. Kalau budak kecil minum, itu tak kena hudud. Nampak tak? Budak kecil kalau minum tak kena hudud. Jadi budak kecil yang minum arak, ustaz, macam mana? Nampak tak? Minum arak, maka budak kecil ni cukup dipanggil takdib, diadabkan anak kecil ni supaya dia tak menjadi orang yang jahat esok bila besar. Dia tak ada kena apa-apa. Hatta ta'zir pun tidak kena. Ta'zir ni hukum daripada hakim ataupun qadhi ataupun imam. Dipanggilkan tuan-tuan dan puan-puan, ataupun kerajaan lah yang dimaksudkan. Yang kedua, syarat dia mestilah orang yang minum arak itu kaunuhu mukhtaran. Mesti orang yang minum arak itu dalam keadaan dia itu pilih sendiri. Maksudnya mukhtaran, dia yang pilih sendiri, bukan mukrah, bukan orang yang dipaksa. Nampak tak? Jadi kalau orang yang mukrah, ianya tidaklah dikenakan hudud. Contohnya macam cerita Bani Israel tadi tu. Kalau dia dipaksa, ianya tak dianggap sebagai orang yang dikenakan hudud sebab dipaksa. Nabi SAW sebut dalam hadis, rufi'a anil umati anil khata' wa nisyan wa mastukrihu alaih. Diangkat akan umat aku ni, artinya tak dicatatkan dosa bagi umat aku ni apabila mereka tersilap, apabila mereka lupa, apabila mereka dipaksa. Kalau dipaksa, maka kata ulama tak kena hudud. Tetapi disebut oleh ulama, yajib alaihi ayyataqayyahu. Mestilah orang tersebut yang minum bila dipaksa, wajib untuk dia muntahkan balik. Wajib dia muntahkan balik setelah dia hilang daripada setelah hilang daripada mabuknya. Nampak tak? Jadi bila setelah mabuk, wajib dia muntahkan balik. Tak boleh dia nikmati. Kalau nikmati, itu haram hukumnya tuan-tuan dan puan-puan. Tak boleh. Jadi itu dikatakan yang keduanya. Yang ketiga, wa kaunuhu multaziman lil ahkam. Orang yang nak kena hudud yang ketiga ni adalah syaratnya mestilah orang tersebut multaziman lil ahkam, iaitu orang-orang yang mana multaziman, orang yang termasuk di dalam hukum hakam Islam. Seperti apa? Sepertinya orang Islam itu sendiri. Kalau bukan orang Islam, orang kafir harbi, itu maka tidak kena. Begitu juga kafir zimmi. Kafir zimmi ni maksudnya kafir dalam tanggungan umat Islam yang membayar jizyah di negara Islam itu sendiri. Cukai. Jizyah ni cukai. Maka tuan-tuan dan perempuan, mereka tak kena. Kalau mereka nak minumlah. Sebab mereka itu bukan orang yang multaziman lil ahkam. Pasti orang itu orang Islam. Yang keempat, wa kaunuhu aliman bitahrim. Yang keempat, mestilah orang itu bila nak kena hudud, syarat dia yang keempat, mesti dia dalam keadaan mengetahui akan keharamannya. Nampak tak? Kalau dia itu jahil tentang keharamannya, maka tidaklah seorang itu kena hudud. Semisalnya mu'allaf baru masuk Islam. Janganlah kita hukum dia. Dia baru masuk Islam sehari, esok tu dia pergi jumpa member dia. Member dia pun bagi satu botol toddy. Minum arak. Nampak tak? Jadi kita pun, ni kena hudud ni. Rotan 40 kali sebatan. Tak boleh. Itu orang yang baru masuk Islam. Disebut oleh ulama, liqurbi ahdihi bil Islam. Kalau orang yang baru masuk Islam kerana dia jahil, baru masuk Islam, tuan-tuan dan puan-puan. Adapun orang itu hidup jauh daripada para alim ulama, tak tahu langsung hukum hudud. Nampak tak? Semisalnya duduk di Amazon, semisalnya duduk di mana, Papua tu. Tak tahu apa, pakai cawak je. Baru masuk Islam, tapi dia pun solat pun tak tahu, apa pun tak tahu, tapi dia minum arak. Maka orang macam ni tak kena hudud sebab dia jahil, tuan-tuan dan puan-puan. Nampak tak hukum Islam tu? Ada setengah orang kata, apa nanti minum arak pun kena pukul, kena rotan. Dengar dulu hukum Allah Ta'ala tu baru kena. Nampak tak macam mana? Itu di setengah para ulama mengatakan seperti itu. Yang kelima,
wa kaunuhu aliman bi anna al-mashrubu khamrun, dan yang kelima syaratnya bila seorang itu kena hudud daripada hukum hudud 40 kali sebatan orang minum arak ini adalah orang yang mengetahui yang dia minum itu adalah arak. Nampak tak? Kalau dia minum itu bahawasanya dia tak tahu, tiba-tiba menjadi mabuk, dia rasakan itu adalah air putih. Nampak tak? Lalu dia minum-minum terus mabuk, maka orang ni tak kena hudud. Nampak hukum Allah Ta'ala indah tuan-tuan dan puan-puan. Nampak tak? Sebab apa? Sebab dia tak tahu. Maka orang macam ni wajib untuk dia muntahkan. Wajib tuan-tuan dan puan-puan. Tak boleh dah dia lagi dia rasa macam alah tak apalah, dia minum alang-alang rezeki. Tak ada tuan-tuan dan puan-puan, wajib dia korek. Itu disebutkan dalam syarah dia katakan yajib alaihi ayyataqayyahu. Wajib untuk orang itu dia muntahkan balik. Untuk dia muntahkan balik apabila dah mengetahui ianya adalah arak tuan-tuan dan puan-puan. Dan boleh juga dimaksudkan orang-orang yang memang kadang-kadang dalam minuman tu ada arak, tak tahu, maka ianya tidaklah dikenakan hudud tuan-tuan dan puan-puan. Jadi begitu kata para ulama tuan-tuan dan puan-puan. Dan yang keenam iaitu wa alla yashrabahu li daruratin, dan mestilah syarat yang keenam kalau orang ini dia buat maka dia kena hudud, mestilah dia minum itu bukan atas dasar sebab darurat. Nampak tak? Kalau dalam keadaan darurat, nampak tak? Contohnya ada ubat, maka tak kenalah. Nampak tak? Sebab kalau doktor kata tak ada ubat lain kecuali dia ni kena minum arak. Contohlah ulama kata, maka taklah dia kena hudud sebab itu darurat. Nampak tak? Maka bagi dia minum arak, beli kasbek untuk dia boleh. Sebab apa? Sebab kalau doktor kata, kita bukan pandai andaian, kalau doktor kata ini je ubat dia. Nampak tak? Saya nak kisahkan ada seorang ulama. Itu satu hari tu dia daripada ulama daripada Mesir, dia ni diundang pergi ke Turki. Nampak tak? Seorang raja undang dia pergi ke Turki. Dia ni qari, tuan-tuan dan puan-puan. Subhanallah, suaranya sedap, alim, masya-Allah, ulama besar. Maka pergilah dia ke Turki tuan-tuan dan puan-puan. Bila dia pergi Turki, duduk di sana lama sedikit, lama kelamaan jatuh sakit. Jatuh sakit dia tuan-tuan dan puan-puan. Maka raja ni dia sayang kepada ulama ni. Lalu akhirnya dia pun panggil doktor yang paling terbaik sekali di Turki. Maka dia cari doktor ni lah yang paling terbaik. Semua doktor dia dah bagi, tak ada yang boleh jumpa penyakit apa penyakit syekh ni kena. Maka tuan-tuan dan puan-puan, seorang doktor ni bila dia cek badan syekh ni, nampak tak, mungkin dia cek zaman dululah, dia cek air liur ke apa ke. Dia tengok tuan-tuan dan puan-puan, dia terkejut. Dia terkejut tuan-tuan dan puan-puan, lalu dia nak beritahu raja, takut raja terkejut juga. Jadi raja pun datang. Dia kata, wahai doktor, dia kata, dah tahu tak penyakit apa syekh ni kena? Kata doktor tersebut, aku nak cakap tapi aku takut, dia kata. Cakap saja tak apa antara engkau dengan aku. Maka doktor tersebut mengatakan sebenarnya syekh ni peminum arak. Sebenarnya syekh ni peminum arak. Sebab aku cek, nampak tak sisa-sisa mungkin, wallahualam perut ke apa ke, dia tengok memang dia ni ada campuran arak. Maka syekh ni ubat dia kena minum arak. Maka tuan-tuan dan puan-puan, subhanallah, raja ni terkejut juga, tapi raja ni masya-Allah, orang baik tuan-tuan dan puan-puan, snuzan. Kita tak boleh sangka buruk, kadang-kadang kita tak tahu. Maka tuan-tuan dan puan-puan, dia datang kepada syekh tu, dia tanya apa khabar, syekh sihat ke apa ke. Nampak tak? Syekh nak tanya sedikit lah, dia kata. Syekh, biasa syekh duduk dekat Mesir tu, syekh selalu makan apa? Apa yang selalu syekh makan, syekh ambil ke ubatan ke apa ke, yang tak ada aku sediakan kat Turki ni. Ataupun ada benda-benda kekurangan. Kata syekh tersebut dengan orang yang penuh adab, dia kata, semua yang kau bagi tu wahai tuanku, semuanya sempurna. Dia kata, kecuali satu saja. Apa? Dia kata, buah tamar. Buah daripada buah kurma. Dia kata syekh tersebut, oh maknanya syekh, engkau ni sentiasa makan kurma. Kerana itu kurma ni tuan-tuan dan puan-puan, kurma dan sebagainya itu kalau seperti zabib atau seperti apa tu inab, apa tu anggur, itu kalau diperak maka dia boleh menjadi
Dia boleh menjadi seperti arak, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi syekh ni sentiasa makan kurma, maka syekh tersebut dibawa kurma, tuan-tuan, syekh tersebut makan, akhirnya sembuh penyakit. Jadi nak katakan tuan-tuan dan puan di sini, kalaulah sesuatu tersebut itu daripada ubat yang dibuat, kata para ulama, kalau tak ada ubat yang lain, maka barulah dikategorikan halal. Maksudnya secara darurat. Dalam kaedah Islam disebutkan dalam hukum darurah tubihul mahdhurat. Benda-benda yang darurat ni maka dia menghalalkan sesuatu yang haram, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalau nak pergunaan ubat, itu tuan-tuan dan puan-puan memang ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan dan puan-puan. Memang ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha la yaj'alud dawa bima yahramuhu Allah, atau kama qala. Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Taala tidak menjadikan ubat itu pada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma ulama ahli hadis mengatakan maksud di situ seluruhnya. Maksudnya seluruh benda yang itu memang 100% tak dicampur langsung dengan benda yang halal. Itu yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka takkan jadi ubat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau dicampur, yang pada hari ini kita tengok dia menjadi ubat. Semisalnya contohnya ubat batuk. Apa hukum makan ubat batuk yang berisi alkohol, tuan-tuan dan puan-puan, yang berisi arak? Nampak tak? Hukum dia kata para ulama, yang pertama sekali mesti dalam keadaan darurat. Jadi kalaulah tak ada ubat selain ubat batuk yang dicampur alkohol tersebut, itulah yang paling mujarab untuk hilangkan batuk dia, ataupun tak ada ubat lain kecuali itu, maka barulah dibolehkan untuk orang itu makan ubat batuk yang mempunyai alkohol. Nampak tak? Tapi kalau ubat batuk yang ubat tersebut batuk itu ada ubat herba yang boleh menyembuhkan lagi, maka tak boleh. Sebab ianya bercampur dengan sesuatu yang haram. Makanya tidak boleh, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itu disebutkan daripada tentang minuman arak ni, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi minuman arak ni, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok dalam Islam sendiri, memang kita tengok bahawasanya orang-orang yang dipukul ni disebabkan hukum dipukul ni disebabkan kerana orang yang minum arak dia ketagih. Nabi SAW sebut dalam satu hadis sahih, Nabi SAW mengatakan, ala unabbi'ukum bi akbari kabair, nak tak aku ceritakan kepada kamu dengan 3 dosa-dosa besar. Kata pertama, Nabi SAW sebut mudminul khamar, orang yang sentiasa minum arak, orang yang ketagih, mudmin, orang yang ketagih minum arak, kata Nabi SAW. Maksudnya dia tak bertaubat. Ini dosa besar, kata Nabi SAW. Yang kedua, uququl walidain, orang yang derhaka kedua ibu bapanya, maka ini dosa besar, kata Nabi SAW. Yang ketiga, kata Nabi SAW, Nabi SAW tekan dengan tongkat. Adalah meriwayat daripada Huzaifah, Nabi SAW tekan pehanya Huzaifah sampai Huzaifah rasa sakit sikit. Nampak tak? Sampai dalam riwayat dia kata, aku tunggu bila Nabi SAW nak angkat tangan dia. Nabi SAW kata, ala wahiyya syahadatu zur, ketahuilah yang ketiga ni dosa besar. Kata Nabi SAW adalah saksi palsu. Orang yang menjadi saksi palsu ini, kata Nabi SAW, dosa-dosa besar. Jadi sebab tu tuan-tuan minum arak ni bahaya sangat-sangat. Bahaya dia, tuan-tuan dan puan-puan, oleh kerana dia boleh ketagih. Nampak tak? Jadi kerana itu kita kena elak. Sebab itu Islam menjadikan rotan pukul ni supaya orang tersebut memberi peringatan kepada dia, hukum hudud tersebut. Sehingga zaman Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau itu menaikkan hukum hudud sebatan bagi orang-orang yang minum arak pada zamannya itu sebanyak 80 kali sebatan. Maka para ulama fiqh Syafi'i mengatakan harus, kalau seorang hakim nak pukul lebih daripada 40, kerana mengambil dalil bahawa Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu pernah memukul orang-orang yang minum arak itu sebanyak 80 kali sebatan. Sebab zaman tu orang-orang agak degil sikit mungkin, jadi mereka banyak minum arak, maka dirotan bagi peringatan sedikit kepada orang-orang yang minum arak, tuan-tuan dan puan-puan. Dahsyat, tuan-tuan dan puan, minum arak ni. Sehingga tuan-tuan dan puan-puan minum arak ni, kita tengok apa yang terjadi di Malaysia ni. Ini yang membimbangkan kita, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apa? Sebab orang muda sendiri pun, saya main Twitter, saya main Instagram, kadang-kadang scroll, tuan-tuan dan puan-puan, tengok ada budak Melayu masuk pub,
vodka. Tak malu, tak segan tuan-tuan dan perempuan. Dia upload video tersebut. Allahu Akbar. Macam mana saya pun tak tahu. Keluar tengok-tengok. Allahu Akbar. Budak Melayu kita. Dia post minum vodka. Berbangga-bangganya tuan-tuan dan perempuan dengan minum arak tuan-tuan dan perempuan. Nampak tak? Sedangkan minum arak ni dosa-dosa besar tuan-tuan dan perempuan. Bukan dosa kecil. Nampak tak? Disebut dalam hadis azab bagi orang yang minum arak ini pada hari kiamat. Iaitu orang tersebut itu tidak akan diberikan minuman kecuali Allah Ta'ala akan berikan minuman daripada nanah-nanah yang keluar daripada kemaluan penzina. Jadi orang-orang yang minum arak ni, nampak tak? Jadi seksaan dia Allah Ta'ala bagi, dia akan dapat minuman daripada nanah-nanah ataupun lendir-lendir ataupun air kotor yang keluar daripada kemaluan para penzina, tuan-tuan dan puan. Jadi mengalir seumpama sungai, lalu orang yang minum arak itu akan minum, tuan-tuan dan puan. Wa'iyyazubillah min zalik. Nampak tak? Satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Qadhi Al-Iyad disebut dalam kitab Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair. Tuan-tuan dan puan, dosa-dosa besar. Al-Imam Al-Qadhi Al-Iyad menyatakan, tuan-tuan dan puan, satu ketika riwayat ketika mana seorang lelaki ni, tuan-tuan dan puan, setelah Allah Ta'ala uji dia dengan anak dia masih kecil, dia meninggal. Jadi anak dia baru berapa 5 tahun, 6 tahun meninggal dunia. Jadi malam pertama bila dikebumikan anak tersebut, dia mimpi. Anak kecil ni minta tolong supaya alihkan dia daripada tempat yang lain. Supaya buka balik kubur tersebut, pindahkan dia kepada tempat yang lain. Nampak tak? Hari kedua, mimpi sama juga. Dia minta tolong kepada ayah dia, tolong pindahkan dia. Hari ketiga, dia mimpi juga. Sampai berlarutan seminggu berturut-turut. Akhirnya dia berjumpa dengan Syekh Qadhi Al-Iyad. Imam Qadhi Al-Iyad. Jadi Imam Qadhi Al-Iyad nyatakan bahawasanya barangkalian anak kamu ini memang dia berhajat untuk dipindahkan. Untuk dipindahkan, tuan-tuan. Bila dikeluarkan fatwa oleh Qadhi Al-Iyad, boleh pindahkan kalau betul-betul yakin dan yakin tersebut memang anak tersebut tersakiti di dalam kubur. Mungkin disebabkan apa-apa, wallahu a'lam. Maka bila terbuka, tuan-tuan, bila gali balik anak kecil yang berumur 5 tahun tersebut, tuan-tuan dan puan, tiba-tiba rambut dia daripada hitam baru seminggu menjadi uban, penuh uban. Terkejut ayahnya, tuan-tuan dan puan, seluruh orang-orang penggali kubur pun terkejut tengok. Akhirnya bapak dia rasa sedih, apa dah jadi dengan anak dia, masih kecil lagi, takkanlah diseksa. Nampak tak? Malam tersebut dia pun bermimpi. Mimpi lagi anak dia, tuan-tuan dan puan. Dalam mimpi tersebut, dia beritahu kepada anaknya, wahai anak, ayah nak tanya. Apa menyebabkan rambut kau ni menjadi putih beruban? Sedangkan aku tanam kau masih budak, tak beruban. Kata anaknya, dia kata, sesungguhnya di sebelah kubur aku ini adalah seorang yang peminum arak tegar, dia kata. Maka setiap hari dia diazab oleh malaikat azab di dalam malaikat kubur, muka ada nakir, maka menyebabkan aku ni jadi takut sehingga aku berubah. Sebab itu, tuan-tuan dan puan, wa'iyyazubillah, kita harap-harap esok kita mati husnul khotimah. Kita mati di tempat-tempat yang baik. Kita tak mati di kalangan tempat-tempat orang-orang ahli fasik, orang-orang jahat, tuan-tuan dan puan. Nampak tak? Khususnya biar kita mati tempat-tempat baik, misalnya kota Mekah, Madinah. Kata Nabi SAW, man istata'a minkum ayyamuta fil Madinah falyamut. Kata Nabi SAW, siapa yang di kalangan kalian yang mampu untuk mati di Madinah, matilah. Minta mati dekat Madinah, tuan-tuan dan puan. Boleh. InsyaAllah ta'ala. Minta mati ni, kata ulama' hukumnya makruh. Nampak tak? Tetapi kalau kita dah umur, kita pun dah tua dan sebagainya, tuan-tuan dan puan, kita hanya sekadar doa. Sebab mati itu pasti temui. Maka kita minta biar mati dalam keadaan baik di tempat-tempat yang baik. Sebab kalau tempat tak baik, maka ia juga menyakiti kepada orang-orang yang baik. Orang yang tadi azab pun kadang-kadang itu tersakiti. Maksudnya tak tahan, tengok dan takut. Tuan-tuan dan puan, orang-orang yang sedang diazab. Jadi ini, tuan-tuan dan puan, iaitu di antaranya hukum hudud. Seorang itu adalah meminum arak, tuan-tuan dan puan. Jadi orang yang minum arak dalam hadis Nabi SAW sebutkan, Nabi SAW mengatakan bahawasanya ma min ahadin yashrabuha la tuqbalu lahu salata 40 lailatan. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang yang minum arak, maka tidak akan diterima satu solat pun
40 malam, kata Nabi SAW. Satu solat dia Allah Ta'ala tak akan terima. Dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, Allah Ta'ala tidak akan terima orang-orang yang minum arak selagi mana arak tersebut itu masih kekal di dalam perutnya, tuan-tuan dan puan. Terima dimaksud macam mana? Dari segi hukum syarak itu diterima. Tetapi dari segi qabul, jaza, akan ganjaran dari sisi Allah, tidak ada. Maksudnya Allah Ta'ala tidak terima, tuan-tuan dan puan. Itu disebutkan. وَلَا يَمُوتُ فِي مَثَانَتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا هُرِمَتْ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ. Dan tidaklah seorang itu mati apabila dia peminum tegar, minum arak itu, kecuali diharamkan baginya syurga. فَإِنْ مَاتَ فِي 40 لَيْلَةٍ mata maitatin jahiliyah. Dan sekiranya kalau dia mati dalam masa 40 malam itu, dia minum arak, tuan-tuan dan puan, maksudnya tanpa 40 malam tersebut dia tidak bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, sekali ditegur 40 malam Allah Taala tak terima. Tapi dalam 40 malam tu tanpa sedikit pun dia istighfar, tanpa sedikit pun dia taubat nasuha, tuan-tuan dan puan, mata maitatan jahiliyah, maka orang tersebut mati dalam keadaan jahiliyah, seperti orang mati dalam seperti jahiliyah. Wa'iyuzubillah. Itu di antaranya hukum hudud peminum arak. Jadi saya sebutkan sekarang ulama-ulama mensyarahkan hadis ini menyebutkan tentang hukum-hukum hudud. Kemudian hukum hudud yang terakhir, jadi saya sebutkan hukum hudud yang terakhir adalah qati'ut tariq. Iaitu kalau kita nak tahu, ada di antara hukum hudud kita sebutkan juga, tuan-tuan dan puan, bagi orang-orang yang mana qati'ut tariq. Apa itu qati'ut tariq? Itu kita dah sebut. Orang yang mencuri, hukum dia akan dipotong tangan. Ada had-hadnya. Dan kita akan sebut bagi orang yang perompak ataupun pemotong jalan. Maksudnya qati'ut tariq ni adalah orang yang memotong jalan. Jadi orang-orang yang nak berjalan sesuatu tempat menuju satu tempat lalu ditahan. Kemudian dirompak. Maka qati'ut tariq ni dianya terbagi kepada empat, tuan-tuan dan puan. Dia terbagi kepada perempat. Yang pertama, sama ada dia qati'ut tariq, maksudnya dia merompak tersebut itu, sama ada dia merompak tersebut itu dengan dia membunuh. Pertama sekali, dengan dia membunuh. Yang kedua, dia hanya merompak saja. Yang ketiga, dia hanya menakut-nakutkan sahaja. Yang keempat, iaitu dia menculik sekali. Yang keempat, dia melakukan semua-semua sekali. Maafan. Dia melakukan kesemua-semua sekali. Jadi kita katakan qati'ut tariq ini ada 4 bahagian. Yang pertama, dia membunuh. Saja-saja datang, cucuk pisau, rodok perut orang tersebut, mati orang tersebut. Nampak tak? Jadi ini dipanggil qati'ut tariq. Yang kedua, dia hanya merompak saja, tuan-tuan dan puan. Yang ketiga, iaitu dia Allahumma salli Muhammad, apa tadi saya sebutkan? Yang ketiga, iaitu dia menculik, dia mengangkat seluruh hartanya. Yang keempat, dia menakut-nakutkan. Jadi kategori qati'ut tariq ni juga seperti orang-orang yang menakut-nakutkan orang lain itu juga. Nampak tak? Seperti menakut-nakutkan orang lain itu juga dipanggil qati'ut tariq. Tak boleh, tuan-tuan dan puan. Jadi sebab itu kalau kita tengok hukum qati'ut tariq, tuan-tuan dan puan, hukumnya, tuan-tuan dan puan, itu ada hukumnya yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala sebutkan bahawasanya hukum orang-orang qati'ut tariq itu, Allah Ta'ala sebut, innama jaza'uhul ladhina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'awna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw minal ard, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ulama-ulama berselisih pendapat tentang hukum. Nampak tak? Sebab dia, tuan-tuan dan puan, ayat ni turun, dikatakan pernah satu ketika 8 orang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab mereka itu sakit. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, maka kalau kamu sakit, mari kamu duduk di satu tempat pengembala kambing tersebut, kamu minum daripada susu-susu kambing tersebut, maka kamu boleh sembuh. Berkat sebab Nabi SAW doakan. Jadi tuan-tuan dan puan, 8 orang ni, dia pun pergi di sana. Bila pergi sana, tuan-tuan dan puan, apabila mereka sihat, mereka ni merompak. Mereka ambil kambing-kambing tersebut, sehingga mereka ni bunuh pengembala kambing tersebut, dan kemudian mereka cabut lari. Maka apabila dia tahu Rasulullah SAW, Rasulullah SAW sangat marah.
Rasulullah SAW sangat marah, maka Rasulullah SAW suruh para sahabat Nabi SAW untuk cari 88 orang ini. Maka apabila Rasulullah SAW tangkap tuan-tuan dan puan-puan, pertama sekali yang dibuat oleh Rasulullah SAW hukumnya, sebab dia mencuri, kemudian dia membunuh, kemudian dia dia menakutkan juga. Empat perkara itu dilakukan oleh 88 orang ini, tuan-tuan dan puan-puan. Apa yang Nabi SAW buat? Fasammala a'yunuhum. Maka Nabi SAW mencongkil mata mereka. Nabi SAW hukum kepada mereka, Nabi SAW mencongkil mata mereka, kemudian waqata aydiyahum. Kemudian Nabi SAW potong tangan mereka. Dan juga kaki mereka, wataraku hatta matu. Dan Nabi SAW meninggalkan mereka itu sampai mereka itu mati dalam keadaan macam tu. Ini hadis tuan-tuan dan puan-puan. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat ini nak membenarkan. Kata Allah, innama jaza'u alladhina yuharibunallaha wa rasulahu. Sesungguhnya orang-orang yang ganjaran ataupun azab, seksaan orang-orang yang mana memerangi Allah dan juga Rasulullah. Jadi orang-orang yang qati'ut tariq ni, maksudnya qati'ul al-khair, tariqul khair. Orang yang menegah jalan yang baik. Sama ada seorang tersebut, tuan-tuan dan puan-puan, sama ada jalan hissi atau maknawi. Hissi itulah, hissi ni secara zahir kita. Semisalnya orang cari makan. Tu perjalanan baik. Orang tu nak pergi haji, perjalanan baik. Orang itu nak pergi sekian-sekian daripada mencari rezeki, perjalanan baik. Maka kita halang dia, kita rompak dia, kita bunuh dia. Maka ini dipanggil qati'ut tariq. Itu secara hissi. Adapun secara maknawi, kata ulama, qati'ut tariq secara maknawi, ini banyak orang buat. Kata ulama, sebenarnya qati'ut tariq secara maknawi ni lebih dahsyat. Maknawi ni maksudnya secara batin, yang tak nampak. Contohnya macam mana? Disebut dalam kitab Yaqutun Nafis, tuan-tuan dan puan-puan, oleh Al-Alama Ahmad Asy-Syatiri, tuan-tuan dan puan-puan. Dia kata apa? Dia kata seperti orang yang qati'ut tariq merompak secara maknawi ni, orang yang menegah orang lain melakukan kebaikan. Itu juga dipanggil qati'ut tariq. Bahkan kata ulama, ianya lebih dahsyat daripada qati'ut tariq al-hissi. Orang yang memotong jalan secara hissi, secara zahir. Lebih dahsyat. Contohnya, dia halang orang pergi mengaji ilmu. Dia datang kat ceramah ustaz, dia halang. Ini orang dipanggil qati'ut tariq. Qati'ut tariq al-ma'nawi, lebih dahsyat, kata ulama. Sebab apa? Kerana dia menghalang kebaikan. Menghalang kebaikan al-ma'nawi. Orang nak jadi baik, dia halang. Nampak tak? Isteri nak pakai tudung, dia tak bagi pakai tudung. Ni qati'ut tariq. Kata ulama, qati'ut tariq secara maknawi, tuan-tuan dan puan-puan. Jangan memit. Nampak tak? Ada setengah ulama mengatakan qati'ut tariq al-ma'nawi juga. Semisalnya, setengah ulama sebutkan. Semisalnya, kalau budak ni nak pergi mengaji, tiba-tiba dia datang. Jom pergi sisi. Jom pergi shopping. Jom. Budak tersebut tak jadi pergi mengaji. Ini juga dikatakan sebagai qati'ut tariq al-ma'nawi. Bahaya kan? Maka kata Syekh Al-Imam Al-Habib Ahmad Asy-Syatiri, dia kata, falyantabih min qati'ut tariq al-ma'nawi. Maka berhati-hatilah kamu daripada kamu melakukan qati'ut tariq, iaitu kamu memotong perjalanan yang baik secara maknawi, kerana ia lebih dahsyat lagi. Allah Ta'ala murka. Sebab orang nak jadi baik, kita buat, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sebab tu, tuan-tuan dan puan-puan, qati'ut tariq, hukum dia apa? Itu. Hukum dia, tuan-tuan dan puan-puan, yang pertama sekali disebut oleh ulama'. Yang pertama, iaitu kalaulah mereka membunuh, kemudian mereka mengambil harta, maka orang tersebut boleh dibunuh. Dibunuh orang tersebut, kemudian wayusallabu, kemudian wayusallabu maksudnya diikat dia. Setelah bunuh, kemudian ikat. Ada setengah ulama berpendapat yang pelik sedikit, mereka ikat dulu. Sama ada 3 hari baru mereka bunuh. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i, bunuh dulu. Sebab dia telah membunuh, maka hukum dia qisas. Dia termasuk kepada hukum qisas. Maka dibunuh orang tersebut, kemudian diikat dia. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW, tuan-tuan dan puan-puan. Nampak tak? Ataupun orang tersebut, tuan-tuan dan puan-puan, dia tidak membunuh. Nampak tak? Dia tidak membunuh, tetapi dia hanya mengambil harta saja. Maka orang seperti ini, tuan-tuan dan puan-puan, kalau harta tersebut sampai nisab, maksudnya sampai had yang kita dah sebut, had daripada had hudud, potong tangan, maka dipotong tangan dia. Maka dipotong tangannya. Itu pendapat yang mutamad, tuan-tuan dan puan-puan mengatakan. Nampak tak? Dan disebutkan dikatakan juga,
dikatakan kemudian barulah diikat orang tersebut itu, diikatkan dia tersebut tuan-tuan dan puan-puan. Maka kata ulama setelah diikat barulah dikenakan hukum ta'zir. Dikenakan hukum ta'zir oleh hakim. Maka ta'zir contohnya nak penjarakan dia sekian-sekian waktu, 6 bulan ke setahun ke apa ke, sebab dia mencuri tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itu di antara orang-orang yang qati'ut tariq ni tuan-tuan dan puan-puan. Jadi berbahaya tuan-tuan dan puan-puan. Qati'ut tariq ni tuan-tuan dan puan-puan dia lebih berat, kerana dosanya sangat besar, kerana ni sangat menzalimi tuan-tuan dan puan-puan kepada seseorang tersebut tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sebab tu ada seorang ulama, yang saya sebutkan tadi tu, ada seorang ulama namanya Al-Imam Qadil Iyad. Al-Imam Qadil Iyad ni sebelum dia menjadi ulama alim tuan-tuan dan puan-puan, maka beliau ini merupakan seorang qati'ut tariq. Jadi masa dia muda dulu tuan-tuan dan puan-puan, ini disebut tuan-tuan dan puan dalam kitab-kitab ulama, beliau ini dulu qati'ut tariq. Jadi satu hari tu dia nak pergi merompak satu rumah. Dia nak pergi merompak satu rumah ni tuan-tuan dan puan, maka dia bawa tangga. Dia nak panjat rumah orang tersebut. Bila dia tengah panjat tuan-tuan dan puan, tiba-tiba dia dengar satu ayat Al-Quran tuan-tuan dan puan. Dia terdengar satu ayat Al-Quran. Satu ayat Al-Quran, lalu dia terus jadi dia terus jadi macam takut. Dia jadi macam seram dengan apa yang dilakukan tersebut tuan-tuan dan puan. Maka akhirnya terus dia turun daripada tangga tersebut, kemudian dia bertaubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala tuan-tuan dan puan. Apabila dia bertaubat tuan-tuan dan puan, subhanallah, maka dia menjadi seorang alim ulama yang alim sekali tuan-tuan dan puan. Nampak tak? Jadi dia ni bertaubat betul-betul tuan-tuan dan puan. Bukan taubat sikit-sikit, tapi bertaubat betul-betul sampailah beliau ini menjadi seorang ulama yang besar tuan-tuan dan puan. Digelarkan sebagai al-qadi, sebagai qadi, alim sungguh. Tuan-tuan dan puan, dia sebagai mufti pada zaman tersebut tuan-tuan dan puan. Di antara ayat yang didengar tu, disebut dalam syarah, disebutkan tuan-tuan dan puan, di antara ayat didengar, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah tidak terkesan kepada orang-orang yang dah beriman itu menjadi khusyuk hati-hati mereka apabila berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan apa yang telah diturunkan daripada Allah Subhanahu wa taala daripada kebenaran. Maka bila Imam Qadil Iyad tuan-tuan dan puan dia dengar, lalu terus dia terkesan sehingga beliau mengatakan, anni ya Rabb, ya Allah, aku sangat terkesan. Kemudian dia terus baling tangga tersebut tuan-tuan dan puan, dia menangis dalam penuh penyesalan tuan-tuan dan puan. Lalu dia pun larilah masuk di dalam satu kampung jauh pemencil tuan-tuan dan puan, yang mana dia pergi jauh tuan-tuan dan puan. Maka tiba-tiba datang satu kafilah. Satu kafilah ni tuan-tuan dan puan, mereka sedang rehat. Itu sebelah daripada rumah dia. Sebab dia ni memang Qadil Iyad ni dia juga ada rumah yang memang rumah persembunyian. Jadi Imam Qadil Iyad ni dia bertaubat, dia betul-betul taubat. Dia pun pergi ke rumah dia. Tiba-tiba jumpa satu kafilah ni satu rombongan orang Arab, tiba-tiba berhenti sebelah rumah dia. Nampak tak? Maka Imam Qadil Iyad bila nampak ada tuan-tuan dan puan, tengok mereka ni macam sembunyi. Kata Imam Qadil Iyad, kalian ni sembunyi daripada siapa? Dia kata, kami ni sembunyi daripada qati'ut tariq. Kami ni sembunyi daripada orang yang suka, yang handal dalam merompak qati'ut tariq. Dia kata, kamu tahu tak siapa tu? Dia kata, aku tak tahu. Itulah Qadil Iyad, dia kata. Dia kata Iyad, dia kata, itu Iyad, pencuri handal. Menangis Imam Qadil Iyad, tuan-tuan, rupanya dah famous dah dia. Merupakan daripada qati'ut tariq yang famous tuan-tuan dan puan. Sebab setiap kali dia rompak tu mesti dapatnya. Maka terus kata Imam Qadil Iyad yang mengatakan, ya nafsas su, wahai diri yang jahat, dia kata, ya wailaka min iqabillah, kau akan celaka dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Maka dia katakan kepada lelaki-lelaki tersebut, kalian boleh pergi sekarang. Sebenarnya yang cakap ini, yang qati'ut tariq itu adalah aku sebenarnya. Lalu mereka pun pergi tuan-tuan dan puan. Jadi Imam Qadil Iyad dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh bertaubat tuan-tuan dan puan, sehinggalah disebutkan dalam satu riwayat juga Imam Khalifah Harun Rashid tuan-tuan dan puan, satu ketika itu dia ni tuan-tuan dan puan, dia nak pergi jumpa kepada ulama-ulama pada negerinya.
Jadi Imam Khalifah Harun Rashid ni tuan-tuan dan puan, dia cakap dengan daripada wazirnya. Wazirnya menteri ni lah. Dia punya khadam ni dia kata pergi cari ulama-ulama, dia kata siapa ulama-ulama yang mempunyai hutang piutang, maka kita ganti. Maka kita akan bayarkan. Nampak tak? Kita akan bayarkan. Maka mereka pun cari-cari, ternyata ulama yang pertama dia pergi kepada Imam Sufyan Uyainah. Pergilah mereka itu pergi ke rumah Sufyan Uyainah dan dibawa juga Khalifah Harun Rashid. Maka bila sampai kepada rumah Sufyan Uyainah, tuan-tuan dan puan-puan, kata Sufyan Uyainah, man tarik, siapa yang ketuk pintu tersebut? Maka dijawab oleh Khalifah Harun Rashid, Amirul Mukminin, pemimpin, dia kata. Maka kemudian dia turun daripada rumah dia kata, apa yang kamu mahukan? Kemudian Rabi', seorang Rabi' ini maksudnya daripada seorang lelaki yang mana bersama dengan Khalifah Harun Rashid, sentiasa bersama dengan Khalifah Harun Rashid. Dia mengatakan, sesungguhnya Amirul Mukminin ini dia nak bagi kepada engkau akan duit, upah, dan kemudian dia nak minta nasihat daripada engkau. Nampak tak? Maka dia katakan, apakah kau mempunyai hutang? Dia kata, aku mempunyai hutang. Maka berapa? Sekarang beli nasihat, kemudian dibagikan kepada Imam Sufyan Uyainah. Maka dia tanya lagi Harun Rashid kepada Rabi', wahai Rabi', ada lagi tak ulama lain? Dia kata, ada. Imam Qadhi Iyad. Imam Qadhi Iyad, baik, jom kita pergi. Maka mereka pun pergi, tuan-tuan dan puan-puan. Bila sampai tengok rumah buruk saja Imam Qadhi Iyad ni, tuan-tuan dan puan-puan. Dan dia sampai ketika itu di antara waktu isyak, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi ketika itu Imam Qadhi Iyad ni ada seorang hamba. Dia ada seorang jariah, khadam, yang tunggu di hadapan rumah dia. Lalu dia pun ketuk pintu, dibuka oleh hambanya tersebut. Lalu Imam Qadhi Iyad kata, siapa yang datang? Dia kata, yang datang ni Khalifah Harun Rashid. Maka kata Imam Qadhi Iyad, jangan buka pintu. Dia kata, biarkan, tutup balik pintu. Lepas tu Rabi' tersebut mengatakan, wahai Imam Qadhi Iyad, panggil Imam Qadhi Iyad sebab memang raja ni, khalifah sekarang ni nak betul-betul jumpa kepada Imam Qadhi Iyad. Dia nak minta nasihat saja, kemudian dia nak bagi hadiah. Nampak tak? Maka Imam Qadhi Iyad kata tak payah. Dia kata sebab sekarang ni dia tengah sibuk beribadah. Dia pun cakap kat khalifah tersebut, dia tengah sibuk ibadah, tuan-tuan dan puan-puan. Kata Khalifah Rashid yang bersuara pula, dia kata kalau begitu panggil juga aku nak jumpa dengan dia juga. Aku nak nasihat. Maka di ketika itu kata kepada Qadhi Iyad, Imam Qadhi Iyad kata, kalau begitu bukalah pintu. Maka buka pintu, tuan-tuan dan puan-puan, kisahnya. Maka ketika itu datanglah dia kepada Imam Qadhi Iyad, wahai Imam Qadhi Iyad, kamu duduk macam ni, kamu tak pernah beritahu aku, kamu hidup susah, kamu ni ulama, seorang qadhi, seorang mufti, kamu susah. Kenapa kamu tak pernah cakap kamu susah? Sekarang ni aku datang hanya nak minta nasihat daripada engkau saja. Boleh tak engkau berikan nasihat kepada aku? Boleh tak? Nampak tak? Maka tuan-tuan dan puan-puan, bila dalam riwayat, mereka itu apabila masuk rumah Qadhi Iyad tu, bilik Qadhi Iyad tu, dia masuk, tuan-tuan dan puan, ada satu pelita. Satu pelita tersebut, bila mereka masuk terpadam terus, jadi gelap bilik tersebut. Nak katakan miskin sangat Imam Qadhi Iyad ni, tuan-tuan dan puan-puan. Nampak tak? Jadi ketika itu Imam Qadhi Iyad terus kata, apa yang kamu nak nasihat? Dia kata, aku hanyalah seorang pendosa saja. Nasihat saja apa-apa daripada aku. Maka dia kata apa? Imam Qadhi Iyad mengatakan, ya Harun, wahai Harun, ma ra'aita ahmaq minka. Dia kata, aku tidak melihat sesuatu yang paling aku melihat sesuatu benda yang paling bodoh daripada engkau, dia kata. Aku ada nampak benda sesuatu bodoh daripada diri engkau. Tatawalla umurul muslimin. Engkau itu menguasai keadaan orang Islam. Artinya kamu ni memimpin umat Islam. Kaifa yumkinuka an tadhhak? Kaifa yumkinuka an tanam? Kau ni bodoh. Kau ni memimpin umat Islam, tetapi kau boleh lagi dalam keadaan suka ketawa. Kau ni boleh selesa tidur. Dia kata kepada Harun Rashid. Maka Harun Rashid, tuan-tuan dan puan-puan, terus menangis-nangis dia apabila dapat nasihat tersebut, tuan-tuan dan puan. Maka ketika itu, Imam Qadhi Iyad, dia punya khadam, dia kata, dah sudah. Sekarang ni Imam Qadhi Iyad dah bagi nasihat kepada kamu, sudah. Pergi balik sebab Imam Qadhi Iyad dia nak sibuk pula dengan beribadah, dia kata. Dia kata, Harun Rashid terus kata, nanti dulu. Dia kata, setelah kau bagi nasihat, sekarang ni aku nak bagi kau duit. Dia kata, kau ada tak hutang apa-apa yang patut aku boleh bayarkan? Tolong bayarkan. Maka kata Imam Qadhi Iyad, aku ada hutang banyak, dia kata. Banyak sangat, dia kata. Dan kau takkan mampu nak bayar.
Kata Harun Rashid, takkanlah aku tak mampu bayar. Aku ni ketua negara. Aku mampu bayar hutang kau. Dia kata apa? Kamu nak tahu hutang aku? Apa? Hutang aku dosa-dosaku. Kamu mampu bayar ke tak? Dia kata. Maka tuan-tuan dan perempuan menangis Harun Rashid, tuan-tuan dan perempuan. Dia kata, yang ni aku tak boleh bayar. Kata. Maka mereka balik, tuan-tuan dan perempuan, semuanya. Harun Rashid jadi pemimpin yang saleh sekali, tuan-tuan dan perempuan. Sebabkan jumpa kepada Imam Qadiyat. Yang asalnya adalah qati'ut tariq, tuan-tuan dan perempuan. Jadi semuanya senyap. Maka ketika itu, tuan-tuan dan perempuan, dia punya khadam, dia mengatakan, wahai kalian, dia mengatakan, wahai kalian, kamu tahu tak siapanya Qadiyat ni? Dia ni dahulu adalah qati'ut tariq. Adalah seorang daripada orang yang pernah potong jalan kebaikan orang lain. Nampak tak? Pernah merompak orang lain. Tetapi dia bertaubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan dan perempuan. Ni nak cerita tentang hukum qati'ut tariq, kisah dia. Tapi saya nak ceritakan, tuan-tuan dan perempuan, subhanallah. Ada ulama yang dahulu dia qati'ut tariq tapi bertaubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hukum qati'ut tariq ni sangat berat, tuan-tuan dan perempuan. Kalau pernah membunuh orang, maka dibunuh orang tersebut. Lepas dibunuh, kemudian disolap. Artinya disalib orang tersebut. Nampak disalib ini daripada syariat Nabi Isa alaihissalam, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawakan juga disyariatkan di dalam syariat kita. Ni hukum bagi orang yang merompak dan membunuh, tuan-tuan dan puan. Apatah lagi kalau dia merompak, membunuh, merogol, Allahu akbar, lebih berat, tuan-tuan dan puan, siksaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala telah, innallaha hadda hududan fala ta'taduha, maka jangan kamu sesekali melampaui akan hudud Allah, artinya jangan kamu meninggalkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mohon pada Allah Taala agar Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan satu hari nanti di Malaysia, tuan-tuan dan puan di Indonesia, akan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, hukum sebaik-baik hukum yang datang daripada Tuhan yang Maha Adil, yang datang daripada Tuhan yang Maha Alim, Maha Bijaksana, tuan-tuan dan puan. Mudah-mudahan insya-Allah taala Allah bukakan akan hidayah pintu hati kepada para pemimpin kita, YB kita, menteri kita, Perdana Menteri kita, untuk melaksanakan hukum hudud, hukum Allah Subhanahu wa ta'ala dengan terlaksana dengan sempurna insya-Allah taala, supaya negara kita menjadi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baldatun thayyibatun, iaitu negeri yang baik dan juga aman, dan juga Tuhan mengampunkan penduduk-penduduknya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma rzuqna rizqan wasi'a warzuqna abwabul ilmi waftah lana abwabal ilmi waftah lana kama fatahta 'ala anbiya'ika wa rasulika nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa sallam. Wanfa'na bima 'allamtana ya arhamar rahim, wanfa'na bima 'allamtana, wanfa'na bima 'allamtana ya arhamar rahim. Wa nas'aluka al-ilma an-nafi'a ya arhamar rahimin, wa 'ilmal khasyah, wa 'ilmil qulub kama fatahta 'ala al-awliyaika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina wa qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma yassir lana umurana mu'arrahati qulubina wa abdanina wassalamati wal afiyati fi dinina wa dunyana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah taala nanti kita akan sambung lagi pada minggu hadapan, iaitu sambungan daripada hadis ni masih belum lagi kita habis. Insyaallah taala, insyaallah kita akan jumpa pada minggu hadapan insyaallah taala. Wallahu taala a'lam.